Ayah ni kalau pok awak tu pergi kerja duduk dalam sekedar, molek baru. Jadi boleh duduk sekali. Engkau pisah lama dah kan? Kata-kata ayah tu yang buat I terdetik nak kumpul adik-adik ni. Buka Bangkok Street Food. Bangkok Street Food, kita cuba bawa makanan Thai street food ke Malaysia dengan Thai street vibes. Mak dengan ayah asal Thailand dan berhijrah ke sini dengan tujuan semata-mata untuk besarkan anak dia dekat Malaysia. Di Patani bukan tempat yang ada education yang baik untuk besarkan anak dia. Jadi ayah buat keputusan untuk hantar kami semua 7 adik, lahirkan kami dekat Malaysia. Supaya kami boleh ada sistem education yang terbaik dekat sini. Ayah terpaksa cari kawan-kawan dia dekat sini, dekat Malaysia untuk letak kami adik-beradik. Yalah, kita jadi pisah-pisah. Ada yang duduk Kelantan, ada yang duduk kat KL, ada yang duduk kat Rata-Rata. Dari umur 7 tahun, you jumpa parents you setahun sekali, setahun 2 kali, macam tu je. Tapi benda yang perit tu, benda yang sakit, yang gelap tu sebenarnya dia macam satu cara yang ayah nak build dekat kita orang supaya bila kita orang besar, kita orang boleh hadap any kind of challenge. Masa mula-mula niat nak kumpul adik-adik the first thing yang I niat is I nak kumpul adik-adik duduk together. Bukan duduk, as in duduk dekat-dekat pun tak apa, kerja sekali. And then I nak tunjuk dekat ayah. Yalah, ayah kan dia hantar anak dia berpisah-pisah kat Malaysia kan. Tu dia macam tersebut kat mulut dia, dia cakap, ayah ni kalau boleh tu, kalau boleh Hejaz lah, dia kata. Kalau boleh Hejaz, ada satu kedai kan. Kan duduk adik-adik, kerja adik-adik kan senang, dia kata. Korang kan dah berpisah lama dah. You know? So benda tu macam trigger I lah kan. So bila kita kat Bangkok, I perasan rezeki I sangat-sangat bertambah. Rezeki Mus pun bertambah. Lepas tu cakap dengan dia, sekarang kita 2 orang ni. Kan? Kita dah buka 2 kedai. So kita kata it's time untuk kita ajak try text Saadah, cakap dengan dia. Cuba tanya Saadah. Kokok dia nak join kita kan. So kita pujuk Saadah. Join kita. Jadi 3 orang. Bila Saadah masuk daripada tengah kedai keluar kedai, yang nak jaga tu dah beralih ke Saadah. Okey, so bila dah beralih ke Saadah, I dah boleh keluar daripada kedai untuk next plan.
Sebab I percaya dah yang bila adik-adik I join, kita mesti akan jadi lebih baik. So jom kita selotok dengan awal-awal sudah join. Dan kita bincang dengan dia dan dia setuju untuk join kita. Dan dia pun masuk. Kedai dah buka 4 tahun. Bulan 8 ni, tahun ni masuk tahun ke-5 lah. Tahun ke-5, bulan 8 masuk cukup 5 tahun lah. Bangkok Street Food, basically kita cuba bawa makanan Thai street food di Bangkok ke Malaysia, supaya orang Malaysia tak perlu pergi Bangkok untuk experience real Thai street food dengan Thai street vibes. Kita cuba bawa masuk sebanyak mungkin makanan yang belum ada ataupun makanan yang dah ada, tapi dengan cara yang berbeza, dengan rasa yang berbeza. Makanan Thai street food dia bukan hanya Thai street food itself. Thai street food ni dia ada daripada timur, barat, jadi Isan, dari selatan Thai, Muslim punya makanan. Jadi dia pergi berkumpul dekat Bangkok jadi Thai street food. Jadi itu yang kita cuba bawa dekat dalam kedai kita. Dekat sini yang paling famous kita punya makanan bakar lah. Makanan bakar dekat sini kita pakai kayu arang. Di antaranya kita ada serai ronghai, kita ada daging harimau menangis, kita guna daging Australian. Seterusnya kita ada miang pla, kita ada ikan bakar, kita ada tom yam tautan, tom yam dapur orang. Kita ada 4 jenis tom yam putih, tom yam merah, tom yam kelapa. Kita ada Thai sausage bakar juga. Kita ada dessert kita special, kita ada pancake banana yang Bangkok punya version pancake banana. Dan kita ada pulut mangga. Dan di dapur kita ada masakan panas. Kita ada pad thai. Kita punya version nasi goreng. Dan somtam. Kita ada kerabu somtam, kerabu Maggi. Dan kita ada satu menu signature kita panggil nira tod. Dia daging masak bawang putih. Dari segi interior kedai, basically saya buat sendiri. Inspired daripada jalan-jalan di Bangkok. Setiap tahun saya akan ke Bangkok untuk cari inspirasi. Jadi dari segi interior ni kebanyakannya kita ambil satu part dekat Bangkok, kita bawa balik dekat sini. So kalau tengok dalam kedai kita ada part yang dekat sini, part yang dekat sana. So dekat Bangkok tu ada part yang bus station, ada part kedai makan, ada part tepi jalan. So lebih kurang macam itulah. So kita try tu nak bagi customer kita experience yang betul-betul dekat tepi jalan dekat Bangkok. Bila saya sampai dekat Bangkok Street Food lah, terasa macam kat Bangkok. Dengan makanan dia, dengan decoration yang ada dekat sini, sebiji lah macam dekat Bangkok, dekat Thailand kan. Antara menu yang best dekat sini, daging garlic tu, dia punya tom yum yang kuah yang merah tu. Lepas tu roti steam. Sebelum saya buka Bangkok Street Food, saya bekerja sebagai industrial designer.
dekat satu syarikat transportation. Masa tu adik saya, Mus, bekerja sebagai chef dekat satu restoran. Masa bekerja sebagai designer tu, saya masih mencari challenge, cari benda baru. Kebetulan adik saya masa tu dah bekerja sebagai chef dah 10 tahun lebih dekat satu kedai tu. Dan dia ada awards. Dia sangat bagus dengan kerja dia. So saya challenge dia. Saya kata, nak tak kita try buka satu? Kalau kau resign hari ni, besok kita cari kedai. Seminggu selepas tu, dia call I. Dia cakap, Rah, aku dah resign dah. And then I macam, okay, jom cari kedai. I usahakan kita buat plan. Kita tak tidur malam, kita pusing KL, cari kedai. Mus tidur dekat dalam kereta seminggu straight. Crowd kedai makan ni kan dia berbeza-beza. Dekat tempat yang berbeza, crowd dia berbeza. Jadi kita terpaksa habiskan masa dekat dalam kereta untuk tengok crowd tu. Dekat sini crowd dia pagi macam mana, petang macam mana, malam macam mana kan. Sampailah kita jumpa kedai di setapak ni. I dengan Mus buka Bangkok Street Food. Pada saya, cabaran yang paling besar daripada adik-beradik sendiri. Yalah, bila ada time dalam 4 tahun ni, time yang kita adik-beradik yang 4 beradik ni yang dia punya clash kadang-kadang tu kan. Yalah, kita stress, kita pressure, masing-masing dia ada task sendiri kan. So bila sampai satu tahap pressure tu terlalu teruk, kita ada bergaduh. Bergaduh untuk cari solusi. Okey, kadang-kadang pandangan dia dengan pandangan saya lain. Okey, pandangan saya sebagai chef tengok dari dalam lain, pandangan dia bukan sebagai chef, pandangan dia kat luar lain. So, bagi saya tak say no terus lah, saya tak pangkah terus. Saya bagi dia masa. Kita try menu ni boleh pergi ke tak? Kita try macam ni boleh ke tak? Kita suka R&D lah, try and error macam tu. I ada niat tersendiri yang kalau boleh I cakap dekat depan adik-beradik, I nak cakap yang macam I'm trying my best here to ubah family kita ni. So bukan senang tau I nak pujuk Mus, I nak pujuk Saadah pula masa tu. Saadah pula dengan Saadah ni dia anak yang ketujuh yang tak pernah duduk dengan orang. Kita 7 beradik, kita ada 6 beradik je. Saadah tak pernah duduk dengan orang. So dia punya shield tu tak sekeras kita orang lah kan. So bila Mus I pressure dia macam mana pun dia keras. Saadah bila Mus pressure dia, Telura, aku nak akui lah. Dia kan nak bonsu. So I have to talk dengan Saadah pula. Dah. Kita cerita dengan dia, mission kita apa ni? Kita punya plan apa ni?
Ini hanya perjalanan jadi dah. Kau jangan tengok ni. Kau tengok the next 2 years nanti kita kat mana? The next 2 years nanti kau ada apa? Macam tu. I promise dia orang. Cakap dah kerja sini setahun, kereta. So that dia ada mission dia ada target dia untuk keep mind dia yang macam kita nak kena kejar nak kena achieve target tu. Abang Suki challenge dia lagi besar sebab dia abang kan. Yang dua ni adik. Nak handle adik senang tau. Nak handle abang tak senang lah. Sebab dia, yelah abang kan dia ada ego dia. Aku ni abang kan. Kau bos pun aku ni abang. Gitu kan. So ada limit sikit lah bila kita nak handle dia. Tapi bila dia masuk 2-3 bulan, I perasan benda tu bukan satu benda yang baik untuk kita kekalkan adik-beradik punya relationship dekat dalam kedai. Dia dah jadi macam lain pula. Macam dulu kita rasa macam adik-beradik duduk dalam kedai macam best kan. Tapi bila abang yang masuk, so I nak bagi arahan dekat abang, dia dah jadi macam dia bila kita mix adik-beradik dengan sistem kedai, dia dah jadi macam complicated. Macam aduh, masa mana kita nak buat ni? Cakap dengan Mus dia jenis yang dia follow je, tapi memang ada juga yang kita bercanggah tapi senang nak handle. Lepas tu I refer dekat someone yang ada pengalaman handle kedai. And then dia pesan, dia kata jangan campur. Dalam kedai jangan campur adik-beradik and kedai. Kita kena buat sistem yang adil kepada semua orang. Abang ke adik ke kena follow. So challenge yang agak besar I handle adik-beradik I abang lah. Untuk train dia supaya dia separate that kerja dengan adik-beradik tu. Tapi sekarang bila dia dah biasa, sebenarnya benda tu bagi kita benefit yang bila kat dalam kedai kita kerja dengan sistem, tapi bila kita keluar daripada kedai kita adik-beradik, maknanya dia akan lagi transparent dengan kita. Setengah pekerja dengan majikan kan dia tak transparent kan, tapi bila kita ada adik-beradik dalam kedai, dia lagi dia tak ada sorok-sorok dengan kita dah. Itu bagi saya satu kelebihan lah. Ada momen yang bagi I challenge yang paling besar untuk I bila ada adik-beradik I nak quit. Korang tahu tak, it's not easy for me to bring you guys here to work together. Don't you dare keluar daripada mulut cakap nak quit. Faham tak? Kau ingat tak kita kecil macam mana? Kita makan apa? Kita membesar macam mana? Kan? Kita dah cukup dah kita duduk jauh. Dah separuh umur kita dah duduk jauh-jauh. Kita tak ada masa nak spend time together ni. Tapi disebabkan kita hidup ni kan, kita nak kena kerja kan. So why don't jom kita work together. Separuh umur kita ni pula, let's kita live together. Dengan arwah ayah dah memang tak boleh dah.
Asalnya di Thailand, khao mok kai, nasi biryani ayam. Tapi kita bawa ke Bangkok Street Food. Kita olah sikit menjadi khao mok Seranghai. Asal khao mok kai ni dia masak dengan ayam. Masa awal-awal dia masak tu, dia masukkan ayam mentah dalam tu. Jadi kalau di Thailand kita boleh jumpa dekat tepi-tepi jalan je lah nasi macam tu. Dia boleh dikatakan nasi khao mok ni nasi kat sini nasi lemak. You boleh makan pagi, you boleh makan siang hari atau malam. Jadi bila kita bawa nasi khao mok ke sini, kita cuba untuk ubah sikit. Ubah mengikut cita rasa orang Malaysia. Dan kita find out daging bakar kita cuba dengan banyak lagi protein lain. Kita cuba dengan ikan, cuba dengan macam-macam. Tapi kita find out yang daging bakar ni sesuai dengan khao mok tadi, nasi biryani tadi. Jadi dari situlah terjadinya nasi khao mok Seranghai ni. Nasi khao mok ni kalau nak dibandingkan ataupun dibezakan dengan nasi biryani lain, macam kalau dekat Malaysia ni kebanyakannya nasi biryani Indian, nasi biryani Arab kan. Dia nasi khao mok ni dia tak dia punya bahan taklah se-heavy nasi biryani Arab ataupun nasi biryani Indian. Dia punya rasa lebih kepada rasa Thai. Kan kalau Indian ataupun Arab ni dia more tu tomato ke arah situ kan. Kita ni more tu ketumbar ke rasa-rasa Thai tu. Tu yang membezakan dia. Dan nasi biryani dia tidak dimakan dengan kuah nasi biryani yang selalu kita makan tu. Dia dimakan dengan sos manis dia tu. Jadi kalau pertama kali makan mungkin dirasa pelik sebab makan dengan sos manis kan, tapi sebenarnya bila sos tu dah dicampur dengan rasa Thai, daun ketumbar dan semua tu, dia kena, dia sedap. Khao mok dah ada rasa light, dia tak heavy dengan herbs. Tapi Seranghai yang daging bakar ni, even dia punya perap dia pun heavy. Dengan bahan-bahan yang kita guna untuk perap dia pun heavy, taste dia strong. Lepas tu sos dia pula pedas, masam macam tu kan. Jadi bila combine yang light dengan yang strong, dan bagi saya satu combination yang baik lah. Bahan-bahan untuk buat nasi khao mok adalah margarin, akar ketumbar, bawang putih, bawang merah, daun pandan dan halia. Selain itu kita ada juga kulit kayu manis, lada hitam, buah pelaga dan bunga lawang. Untuk beras, kita guna beras yang wangi. Kita masukkan juga susu cair, garam dan gula. Pertama sekali kita panaskan margarin. Kemudian kita tumis 5 perkara tadi. Daun pandan, akar ketumbar, halia, bawang putih dan bawang merah. Bila bawang dah masak, kita masukkan
4 sekawan tadi. Kita kacau 4 sekawan sampai naik bau. Kemudian kita masukkan 4 sudu paste nasi biryani dengan 4 cawan air dan kita kacau. Kemudian kita masukkan semua yang kita dah masak tadi ke dalam rice cooker dan kita masukkan beras yang wangi, susu cair dan masukkan sedikit garam dan gula secukup rasa. Tutup rice cooker, kita masak sampai dia masak lebih kurang 20 minit. Kalau di Malaysia, nasi biryani selalunya kita makan dengan dalca. Berbeza dengan komok. Kita makan dengan sos manis Thai. Bahan-bahan untuk kita buat sos Thai ada 6. Pertamanya sos manis Thai itu sendiri ada daun ketumbar, daun pudina, cili padi, kita ada cuka dan limau nipis. Cara-cara untuk buat sos nasi komok amatlah mudah kerana tak ada proses masak pun, kita hanya campur je. Pertama sekali kita tumbuk cili padi. Kemudian kita masukkan sos manis Thai. Kita kacau, masukkan pula daun pudina dengan daun ketumbar. Kita tumbuk dan kacau sampai dia lumat sikit dan kita tambah dengan cuka dan air limau. Kebiasaan nasi komok dia makan dengan ayam. Jadi kita punya nasi komok hari ini kita makan dengan daging bakar. Daging bakar yang kita buat ni kita guna daging strip loin Australia. Bahan-bahan untuk buat sos perap daging adalah lada hitam, akar ketumbar dan bawang putih. Kemudian kita ada juga sos tiram, sos ikan, serbuk cili dan gula perang. Okey, mula-mula sekali untuk buat sos perap daging, kita tumbuk bawang putih dengan lada hitam bersama akar ketumbar. Kita tumbuk, kemudian kita masukkan sos tiram, sos ikan, serbuk cili dan gula perang. Kita kacau sehingga sebati. Okey, untuk perap daging, kita sapukan bahan perapan tadi yang dah ditumbuk dan dicampur semua pada daging serata. Kemudian untuk dapatkan rasa yang sedap, untuk pastikan bahan perapan tu serap ke dalam daging, sebaiknya semalaman. Tapi kalau nak cepat, 20 minit pun sudah cukup. Daging yang kita dah perap tadi tu, kita akan bakar. Untuk masa yang terbaik untuk dapatkan daging yang lembut dan juicy, kita bakar 2 minit, kita balik dan another 2 minit lagi dan dah sedia untuk dihidang dengan sedap. Untuk daging bakar, tak sedap kalau kita makan tak ada sos dia. Jadi untuk buat sos khas untuk daging bakar ni, kita memerlukan beras pulut, tom yum paste, gula padi, asam jawa dan sos ikan. Kita juga guna daun ketumbar, bawang merah dan limau nipis. Mula-mula sekali, kita akan sangai beras pulut. Tak lama, kita sangai sampai dia jadi coklat sedikit dan naik bau, sudah memadai. Kemudian kita tumbuk beras yang dah disangai tadi. Jangan terlalu hancur, biarkan dia separuh hancur supaya dia punya tekstur dia tu crunchy bila kita makan. Okey, seterusnya kita biarkan dulu beras pulut yang disangai tu dulu. Kita masukkan tom yum paste,
gula padi asam jawa dengan sos ikan dalam bekas ataupun lesung. Kalau saya prefer untuk pakai lesung. Kita kacau sekali semua tu. Kemudian bila dah semua 4 bahan tu dah sebati bercampur, kita tambahkan daun ketumbar, kita tambahkan bawang merah yang dah dihiris halus dan perah limau nipis. Kemudian kita keluarkan, masukkan ke dalam satu bekas untuk dihidang. Akhir sekali kita taburkan beras pulut yang disangrai tadi bersama dengan sos tadi. Kalau yang daripada Isan, dia punya version of mangga. Selatan ada version mangga. Jadi ada berbagai jenis pulut mangga. Pulut mangga yang saya buat hari ini adalah version selatan lah. Bezanya pulut mangga selatan ni adalah cara masak pulut dia, pulut itu sendiri dan santan dia. Okey, bahan-bahan untuk buat pulut mangga terdiri daripada buah mangga. Buah mangga yang kita pakai sekarang adalah buah mangga susu, pulut susu, kita guna santan segar, santan krim, garam dan gula, tepung beras untuk memekatkan santan, ada biji-bijian, kacang hijau muda dan daun pandan. Langkah yang pertama sekali kita perlu rendamlah beras pulut tadi. Rendam paling kurang 30 minit supaya dia lembut. Kita tapis bagi dia agak kering. Kemudian kita gaulkan dengan minyak dan garam sikit. Tujuannya kita gaul dengan minyak nak bagi dia cantik. Bila kita kukus, dia berkilat kan. Kemudian kita panaskan air dekat pengukus dan kita lapik kain bersih untuk kita kukus pulut. Masukkan pulut, tutupkan, kukuskan selama 15 minit. Sementara tunggu pulut itu kukus, kita buat santan. Santan ni kita buat untuk kita gaulkan dengan pulut yang dah dikukus 15 minit tu. Proses dia senang saja. Kita guna santan segar, campur dengan santan krim, daun pandan beberapa helai, dan garam dan gula secukupnya. Kita kacau selama seminit. Kemudian bila pulut yang dah masak tadi, kita keluarkan dulu ke dalam bekas. Kita masukkan santan yang kita masak tu sedikit demi sedikit. Kita kacau. Kemudian kita masuk kembali ke dalam pengukus. Kita kukus lagi selama 15 minit. Tujuannya kenapa kita keluarkan di antara 15 minit tu untuk gaulkan dengan santan supaya masa 15 minit yang dikukus terusnya tu santan tu dia meresap masuk ke dalam pulut. Dia rasa lebih lemak. Untuk kuah santan, proses dia lebih kurang dengan santan yang kita masak yang untuk digaul tadi. Cuma yang lainnya adalah dia ada tambah tepung beras untuk pekatkan dia, dan kita gaul lebih lama sampai dia kelihatan pekat dan masak. Dalam masa 4 tahun tu progres dia memang meningkat, positif. Tapi mestilah ada cabaran dia, ada jatuh dia. Terutamanya bila musim PKP. Tapi kekuatan
ada pada kita Bangkok Street Food, bila the fact that yang kita tahu mission kita dalam bisnes kita nak grow, dan mungkin sekarang kita tengah down, tapi another mission yang kita ada, yang kita nak kumpul adik-beradik kat dalam kedai, yang tu tak pernah down, yang tu tak pernah hilang, yang tu always dia akan jadi semakin baik. Hubungan kita adik-beradik dalam kedai, dia tak macam bisnes. Dia lagi lama kita bekerja together, lagi kita punya ikatan tu lagi kuat. First, saya bersyukur apa yang saya rasa hadapi sekarang bukan semua orang dapat. Dengan apa yang saya buat ni dalam bidang saya yang saya minat, dengan persekitaran adik-beradik ada. So, 2 in 1 lah bagi saya. Bangkok Street, kita punya rancangan banyak, ikutkan banyak. Tapi kita nak pergi, sebab kita pergi train daripada bawah, daripada staff kitchen, daripada staff floor, yang bar pun sama. Kita train daripada kurang zero sampai dia ada ada ilmu lah. Okay. So untuk 4 ke 5 tahun kita akan tambah Bangkok nombor 2 ataupun nombor 3. Untuk Bangkok Street Food, kita cuba untuk kekalkan konsep street food dan kekalkan apa yang kita buat sekarang. As in Bangkok Street Food cuba untuk bawa Thai street food kepada orang Malaysia, dan kita akan buka banyak lagi di Lembah Kelang, dan insya-Allah kita akan buka ke seluruh Malaysia. Sebagai chef, saya nak terutama sekali Malaysian faham betul-betul Thai street food dengan Thai klasik cuisine, dia berbeza. Thai street food dia lebih kepada betul-betul street food. So dia dengan konsep dia, dengan plating dia berbeza lah. Harapan terhadap Wira, moga panjang umur lagi, sama-sama majukan Bangkok lah. Untuk kita punya point utama, kongsi rezeki dengan orang lain. Harapan saya, semoga Bangkok Street Food ni berkekalan sampai bila-bila, sebab Bangkok Street Food ni pada saya adalah satu tempat punca rezeki. Sekarang mungkin punca rezeki saya dan dengan adik-beradik saya. Selepas tu mungkin punca rezeki pekerja-pekerja saya. Sekarang setiap pekerja yang masuk bekerja dengan saya, kita akan buat plan. Macam mana saya buat dengan adik-beradik saya, kita plan untuk dia, plan untuk future dia dekat Bangkok Street Food. Sama juga kita buat dekat pekerja-pekerja kita. Bila pekerja masuk dengan kita akan duduk dengan dia, kita akan plan untuk dia. Mak dan ayah ada lagi ke tak? Adik-beradik berapa orang? Rumah sewa berapa, expenses berapa, semua kita akan tanya, dan kita akan buat every month punya calculation, berapa dia nak pakai duit, berapa dia bayar tu, dia bayar ni, and then kita buat savings untuk dia juga. Kita plan
kita plan insurance untuk dia, kita letak target untuk dia. Setahun, you kena beli motor contoh. Okay, setahun kau nak apa. So, dia macam satu tempat, punca rezeki tu satu. Satu lagi, saya kalau boleh saya nak make sure pekerja-pekerja yang masuk, dia bukan bekerja semata-mata untuk gaji bulan-bulan, tapi dia bekerja untuk future. So harapan saya kalau Bangkok tu berkekalan sampai bila-bila, sistem yang saya buat dekat adik-beradik saya and staff saya tu akan berkekalan sampai bila-bila, insyaAllah.